Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ayu. Hari ini kita akan belajar tajuk daya. Dalam tajuk daya ada 6 subtopik yang murid-murid perlu kuasai. Yang pertama, maksud daya. Yang kedua, kesan-kesan daya. Yang ketiga, daya geseran. Yang keempat, faktor daya geseran. Yang kelima, kesan daya geseran. Yang terakhir, cara untuk menambah dan mengurangkan daya geseran. Daya bermaksud tarikan atau tolakan yang berlaku yang bertindak ke atas objek. Kita akan tengok satu video. Mari kita bezakan tolakan dan tarikan. Apabila anda menggerakkan suatu objek jauh dari anda mengenakan daya tolakan. Satu contoh adalah menolak bulu tangkis kepada pemain lain. Contoh-contoh lain daya tolakan adalah menyepak bola, menolak kereta sorong bayi dan menekan papan kekunci komputer. Apabila anda menggerakkan suatu objek ke arah anda mengenakan daya tarikan. Menarik troli adalah satu contoh daya tarikan. Contoh-contoh lain daya tarikan adalah menarik tali cawak anjing, menarik benang untuk memastikan layang-layang terbang dan mengangkat beg untuk mendapatkan sesuatu. Okey, daripada video kita boleh nampak ada contoh daya tolakan iaitu menolak bulu tangkis, menyepak bola, menolak kereta sorong dan menekan papan kekunci. Ini adalah contoh daya tolakan. Seterusnya untuk contoh daya tarikan daripada video iaitu menarik troli, menarik tali, menarik benang layang-layang dan mengangkat beg. Seterusnya kita akan belajar tentang kesan-kesan daya. Okey, kita akan tengok satu video lagi. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang pegun, bola tersebut bergerak dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila bola bergerak di udara, jika angin bertiup dalam arah yang sama dengan bola tersebut, bola bergerak lebih laju. Namun, jika angin bertiup dalam arah yang bertentangan, bola bergerak lebih perlahan. Daya boleh mengubah arah objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang menuju ke arah pemain tersebut, bola bergerak dalam arah yang lain. Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Sebagai contoh, seorang penjaga gol memberhentikan bola dengan mengenakan daya yang bertentangan dengan arah bola yang bergerak. Daya boleh mengubah bentuk objek. Sebagai contoh, apabila pasukan kesukaan Michael tidak menjaringkan gol, Michael menjadi kecewa dan merenyuk tin minuman ringan menggunakan tangan, dan ini mengubah bentuk tin tersebut. Okey, so daripada video ada 5 kesan daya. Yang pertama, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Daya boleh mengubah arah objek yang bergerak. Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Dan daya boleh mengubah bentuk objek. Seterusnya, untuk daya geseran. Apa maksud daya geseran? Daya yang menentang arah pergerakan objek. Geseran berlaku apabila dua permukaan objek bersentuhan. Okey, tengok video. Geseran adalah sejenis daya yang dihasilkan antara dua permukaan yang bersentuhan. Geseran wujud antara kasut kita dan tanah yang membolehkan kita menjadi stabil. Arah geseran sentiasa berlawanan dengan arah gerakan suatu jasad atau objek. Apabila kita melangkah ke hadapan, daya geseran bertindak ke belakang. Apabila kita melangkah ke hadapan, kaki tidak tergelincir ke hadapan kerana gerakan tersebut ditentang oleh geseran. Geseran antara kasut Michael dan tanah dikurangkan oleh kulit pisang. Ini sebab mengapa dia jatuh.
Arah gerakan roda basikal juga berlawanan dengan arah geseran yang dihasilkan apabila tuil brek digenggam. Mengapakah basikal tersebut tiba-tiba berhenti apabila Michael mengenakan brek? Geseran dihasilkan apabila brek dikenakan pada roda dan oleh itu basikal berhenti. Geseran menyebabkan suatu objek yang bergerak menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Roda sebuah basikal bergerak semakin perlahan apabila tuil brek dicengkam dan akhirnya berhenti. Okey, kita pergi kepada faktor daya geseran. Ada 2 faktor. Perhatikan. Mengapakah apel hijau bergolek lebih jauh daripada apel merah? Lantai kayu tersebut agak licin dan ini menghasilkan jumlah geseran yang kecil. Oleh itu, apel hijau bergolek lebih jauh. Permaidani mempunyai permukaan kasar yang menghasilkan lebih geseran. Permaidani menghalang apel merah bergolek lebih jauh. Jenis permukaan menentukan jumlah geseran antara dua permukaan. Sebelum loceng tamat waktu persekolahan berbunyi, guru meminta murid-murid lelaki memindahkan almari ke dewan dan meja ke belakang kelas. Meja mempunyai jisim yang kecil. Lebih mudah untuk menolak meja kerana meja menghasilkan kurang geseran. Almari mempunyai jisim yang besar dan lebih berat. Ini menghasilkan geseran yang banyak. Jisim objek menentukan jumlah geseran antara dua permukaan. Lebih banyak daya diperlukan untuk menggerakkan objek-objek yang lebih berat kerana terdapat lebih banyak geseran. So, daripada video tadi, ada 2 faktor daya geseran. Yang pertama, jisim objek dan jenis permukaan. Semakin ringan jisim objek, semakin kurang geseran. Dan untuk jenis permukaan, semakin licin permukaan, semakin kurang geseran. Seterusnya, kesan daya geseran. Tengok satu video. Jika corak pada tayar masih dalam keadaan baik, akan terdapat lebih banyak geseran antara tayar dan jalan. Ini dapat memberhentikan kereta dengan cepat. Salah satu kebaikan geseran adalah geseran dapat memberhentikan objek yang bergerak kerana geseran menentang pergerakan. Geseran juga mempunyai keburukan. Jika terdapat terlalu banyak geseran antara tayar dan permukaan jalan, geseran akan melambatkan pergerakan kereta. Geseran antara tapak tangan kita dan permukaan objek membolehkan kita memegang objek tersebut dengan mudah. Geseran antara tapak kasut kita dan jalan membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Geseran menyebabkan objek-objek kekal pegun. Geseran menyebabkan kereta kekal pegun. Suatu objek yang berat sukar untuk digerakkan disebabkan oleh geseran. Geseran menentang pergerakan. Geseran menghasilkan bunyi dan haba yang tidak diingini yang menyebabkan haus dan lusuh. So, daripada video yang diperhatikan, ada kesan daya geseran, ada yang positif, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang pertama, geseran melambatkan pergerakan kereta. Geseran membolehkan objek dipegang dengan mudah. Geseran boleh menyebabkan objek yang berat sukar untuk digerakkan. Geseran membolehkan kita berjalan tanpa gelincir. Geseran menghasilkan bunyi dan haba yang tidak diingini. Geseran membolehkan objek kekal pegun dan geseran membolehkan objek dipegang dengan mudah. Ini adalah kesan daya geseran. Seterusnya, cara untuk menambahkan dan mengurangkan daya geseran. Perhatikan video ini. Alex berteriak, "Aduh!" apabila dia tergelincir di atas lantai bilik mandi. Ibunya berkata, "Oh, ibu perlu membeli pelapik anti gelincir." Ibu kemudian meletakkan sehelai tuala di atas lantai untuk menambahkan geseran. Mengapakah lantai bilik mandi licin? Ini kerana
Geseran di antara lantai dan tapak kaki Alex adalah rendah. Permukaan pelapik anti gelincir mempunyai corak yang akan menambahkan geseran. Selipar ibu juga mempunyai tapak yang kasar untuk mencegah ibu daripada tergelincir. Jadi, anda mungkin berfikir bahawa geseran adalah sesuatu yang baik dan kita perlu menambahkan geseran pada setiap masa. Lihat apa yang ibu lakukan. Alex berkata, "Oh, ibu tidak dapat membuka tingkap bawah itu." Pemegang tingkap telah berkarat. Karat menambahkan geseran pada engsel. Kemudian ayah berkata, "Tunggu, biar ayah betulkan tingkap itu." Ayah meletakkan sedikit minyak pada engsel untuk mengurangkan geseran. Sekarang, cermin tingkap dapat dibuka dan ditutup dengan lebih mudah. So daripada video yang diperhatikan, ada cara untuk menambahkan daya geseran iaitu menggunakan pelapik anti gelincir untuk di dalam tandas. Yang kedua, boleh menggunakan permukaan bercorak, contoh selipar kita. Dan yang ketiga, boleh menggunakan juga serbuk magnesium karbonat untuk menambahkan daya geseran. Untuk mengurangkan daya geseran, boleh menggunakan minyak pelincir seperti dalam video tadi. Boleh menggunakan penggolek atau alas berbola. Contoh untuk mengangkat tong gas, kita boleh menggunakan penggolek. Menggunakan lilin dan menggunakan tepung asid borik untuk mengurangkan daya geseran. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Okey, diharapkan semua murid-murid boleh menjawab soalan kuis yang cikgu sediakan.